Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Saya muliakan ayahanda Tuan Pengerusi Masjid Sungai Tiram, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ibu ayah, para guru, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi yang telah kita terhenti pengajian beberapa bulan dan masuk tahun baru. Dan permulaan tahun baru ini kita mulakan dengan kitab adab di dalam ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita adab yang tinggi dan juga ilmu yang bermanfaat berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi pada adab penuntut ilmu dengan gurunya. Muka surat 38 bait yang ke-116 ataupun rangkap yang ke-116. Beradablah kamu wahai yang berakal kepada yang mengajarmu hingga kenal. Yang pertama, hendaklah seorang penuntut ilmu tersebut beradab dengan gurunya. Yang saya sebut di sini, beradablah kamu wahai yang berakal kepada yang mengajarmu, yakni kepada gurumu yang telah mengajarkanmu agar kenal. Kenal dengan siapa? Kenal dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan kehidupan, kenal dengan apa sahaja yang ditunjuk ajarkan oleh guru tersebut. Maka hendaklah seorang murid tadi beradab dengan gurunya. Istiqarahlah sebelum kau menghadap guru agar nanti tidak buruk adab. Jadi hendaklah engkau istiqarah terlebih dahulu sebelum engkau menghadap ataupun bertemu dengan para guru untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala khususnya. Maka para ulama yang terdahulu memberikan pesan dan memberikan saranan kepada para penuntut ilmu agar mereka beristiqarah terlebih dahulu, yaitu melaksanakan solat istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk untuk guru yang akan mereka hadiri majlis dan juga melaziminya. Jadi tidak sekadar semata-mata terus ke majlis guru tersebut tanpa istikharah terlebih dahulu. Kenapa? Karena ia akan menyebabkan kemungkinan murid tersebut tidak sesuai dengan guru itu. Jadi murid tersebut tidak sesuai. Bila tidak sesuai, maka akan boleh menyebabkan berlakunya buruk adab daripada murid kepada guru tersebut. Ketika sudah melazimi mengikuti pengajian dengan guru itu, rupanya tidak sesuai dengan dirinya. Maka ketika itu kemungkinan dia akan meninggalkan majlis tersebut. Setelah dia tinggalkan majlis, maka mungkin guru tadi nanti akan berasa hati, akan bertanya ke mana murid yang dulunya hadir ke majlis beliau tidak hadir lagi. Kemungkinan akan datang perasaan-perasaan buruk daripada guru tersebut bahawa muridnya tadi tidak berkenan, tidak gini dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan kekurangan adab kepada murid dan boleh menyebabkan terkesan pada barakah dalam pengajiannya kelak. Maka karena itu perlu bagi seorang murid tersebut sentiasa melazimi adab tadi, mendahulukan dengan istiqarah terlebih dahulu, musyawarah terlebih dahulu, bertanya kepada ahli bijak pandai, tanya kepada para ilmuwan, para ulama
yang berada di tempat tersebut ataupun yang berada di dalam negerinya, adakah sesuai untuk dia belajar dengan fulan bin fulan? Adakah sesuai untuk dia hadir ke majlis fulan bin fulan? Adakah sesuai untuk dia memondok untuk belajar, berkhidmat kepada fulan bin fulan? Karena alim ketika diberikan petunjuk oleh seorang penuntut ilmu, kalau diberi petunjuk oleh seorang alim yang lain bahawa sesuai untuk dia mempelajari ilmu dengan seseorang tersebut, maka ini akan memberikan petunjuk dan juga panduan kepadanya untuk terus istiqamah dengan guru yang telah dipilih tadi. Tamam? Ini khususnya kepada tempat pengajian yang bersifat hur, bersifat bebas untuk seorang murid tadi memilih gurunya. Ya, macam di Al-Azhar Al-Syarif, macam di Zaituna pada zaman dahulu. Tapi pada zaman sekarang, ketika murid masuk ke madrasah, ada kelas yang tertentu yang telah ditetapkan oleh guru kepada pihak madrasah kepada para murid tersebut. Maka kemuliaan ataupun kemungkinan untuk memilih tadi tidak lagi berlaku. Maka perlu murid tadi melazimi adab-adab yang akan kita sebutkan yang lain. Tapi kalau tempat-tempat pengajian yang bersifat hur, bersifat bebas, untuk murid memilih para gurunya. Contoh seperti syaikhul, dipanggil syaikhul kursi. Guru-guru yang berada di atas kursi mengajar. Sebelum ni kalau di Al-Azhar Al-Syarif digelar Syekhul Al-Amud. Syekhul Amud maksudnya guru tiang, duduk kat tiang. Macam masjid ni ada 1, 2, 3 berapa tiang dalam ni, tak boleh nak kira. Setiap tiang ada guru. Seorang guru akan duduk di tiang. Ahlan, Ustaz Abdal. Setiap tiang ada guru masing-masing yang akan duduk di tiang-tiang tersebut. Maka murid hadir ke tiang tadi dan mengikuti majlis. Kalau sesuai dengan kedudukan dan juga jiwa murid tersebut, maka dia akan mulazamah dengan guru tadi sehinggalah mencapai kepada peringkat dibenarkan oleh guru tersebut untuk mengajar dan juga menyampaikan pula ilmu. Ataupun sudah sampai masanya untuk dia ambil imtihan ataupun exam ataupun periksaan untuk menentukan sama ada dia mampu menjadi guru ataupun tidak. Ini dipanggil istilah Syekhul Amud, guru tiang. Guru tiang permulaan di Al-Azhar begitu, duduk di tiang dan ada halaqah. Sebelum sistem halaqah, sistem bulatan di keliling guru, para murid berada di depan guru dengan berbaris, mengikut saf, baris di depan guru tersebut. Kemudian barulah ada sistem halaqah. Halaqah guru berada di tiang, kemudian buat bulat. Kemudian ada digelarkan juga dengan sistem Syekhul Kursi. Syekhul Kursi, diletakkan kursi untuk guru. Maka guru tadi duduk di kursi tersebut dan mengajar sehingga dia mati. Atau sehingga dia berpindah ke tempat lain. Ini dipanggil Syekhul Al-Kursi. Guru kursi dipanggil. Jadi sekarang tidak ada di tempat kita macam tu. Tak ada tempat kita macam tu. Ada masjid, kalau di pondok, tempat pengajian, zawiyah, madrasah, pesantren, diajar dalam kelas-kelas pengajian yang telah dibahagikan mengikut mustawa ataupun kedudukan dan juga peringkat para murid tersebut. Maka murid perlu mengikuti sistem tadi. Maka setiap tempat pengajian ada sistemnya. Biasanya para ulama ketika mereka menghabiskan sistem pengajian tadi dalam bentuk madrasah pada permulaan pengajian, mereka akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, akan bertemu dengan Syekhul Kursi, guru-guru kursi yang duduk di dalam Masjidil Haram, atau ke Mesir bertemu dengan Syekhul Amud atau Syekhul Kursi, duduk di kursi-kursi dan kemudian dipanggil juga setelah daripada Syekhul Kursi disebut dengan Syekh ataupun Syuyukhul Arwiqah atau Syekhul Arwaq, iaitu para guru ataupun ketua-ketua syekh yang memimpin ruwaq-ruwaq yang ada di dalam Al-Azhar Al-Syarif satu ketika dulu. Dan ini antara sejarah bagaimana sistem halaqah pengajian di dalam sistem turas Islami yang mana diikuti oleh para ulama yang terdahulu zaman berzaman. Maka sebab tu kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, mereka akan sebutkan istiqarahlah dahulu sebelum kau memilih guru. Kenapa? Karena bila pergi ke madrasah tersebut, pergi ke masjid jami' tadi, Masjidil Haram zaman dulu, Masjidil Azhar Al-Syarif zaman dulu, atau zaman sekarang pun, kalau pergi, maka kita akan dapati banyaknya guru. Jadi siapa yang kita nak mulazamah?
Siapa yang kita akan ikut? Ikut mustawa. Tengok kepada kedudukan. Al-Azhar Al-Syarif, kata para ulama, kata Syekhuna Syekh Usamah Al-Azhari, ada 300 lebih tiang di dalam Masjid Al-Azhar, mewakili 300 orang guru lebih yang duduk pada tiap-tiap tiang tersebut. Jadi seorang murid yang dia lihat guru tadi mengajar kitab matan Alfiyah Ibnu Malik, kalau dia masih lagi di peringkat Al-Ajrumiyah, dia tak boleh pergi ke majlis tu. Kerana tu akan menyebabkan dia akan jadi hilang fokus dan dia tak tahu apa-apa. Kerana Jurumiyah tak habis lagi. Kalau dia peringkat baru Fathul Qarib, tak boleh dia pergi ke kelas Fathul Wahhab. Maka tak sesuai dengan peringkat dia pada ketika tersebut. Kalau dia masih lagi tak selesai kitab-kitab yang sepatutnya diikut dengan turutan tersebut, maka dia tidak boleh melangkaui majlis untuk hadir ke majlis para guru yang mengajar kitab yang lebih tinggi. Maka ini nanti akan masuk kepada bab bagaimana murid tadi menyusun pengajiannya dan juga apa yang perlu dia lakukan permulaan kitab, nak mengaji kitab apa. Kita baca dah lagi. Kita dah baca dah sebelum ni. Tak, rasanya tak baca lagi. Bagaimana sistem penyusunan ilmu tersebut untuk melahirkan penuntut ilmu yang benar-benar menguasai ilmu yang telah mereka pelajari. Tamam. Jadi faham elok, istiqarahlah sebelum kau menghadap guru agar nanti tidak buruk adab. Kita nak pergi Yaman ke nak pergi Mesir? Sekarang jangan hanya minat saja. Tak boleh minat saja. Kena musyawarah. Tanya kepada para ilmuwan, para ulama di tempat kita, mana yang sesuai bagi dirinya. Karena kemungkinan dia ada asas dalam pengajian dan kemungkinan dia tak ada asas langsung untuk dia pergi ke negara Arab. Perlu dia pelajari terlebih dahulu bahasa Arab untuk dia sampai ke tempat tersebut. Karena nanti dia akan buang masa. Karena sistem pengajian dalam bahasa Arab, ketika dia hadir dalam keadaan tidak menguasai dengan lebih baik pada permulaan, dia akan mengambil masa yang mungkin panjang. Dan kalau dia anak yang bijak dan luar biasa, genius, maka mungkin cepat. Tapi bukan semua orang macam tu. Maka itu semua dilihat kepada musyawarah dengan guru. Guru yang akan tentukan. Alim yang akan tentukan. Kata kamu sesuai pergi ke sini. Kamu sesuai pergi ke sini. Karena kemungkinan nanti guru tadi dia akan titipkan murid tersebut kepada temannya yang ada di negeri itu. Contoh dia kata, saya ada kawan saya di sana. Kalau nanti hadir ke sana, kamu berjumpa dengan fulan bin fulan. Ini syekh ini orang yang kuasai ilmu sekian. Pergi jumpa dengan dia. Kalau pergi ke negeri Mesir, sampai di sana nanti jangan lupa bertemu dengan fulan bin fulan. Hadir jumpa dia dulu. Tanya kepada dia mana yang sesuai untuk dia hadiri majlis. Di tempat mana yang sesuai. Itu kena musyawarah. Kalau tidak nanti jadi tahayyur. Pergi jumpa sana, pergi ke sini, akhirnya tak jadi apa. Ini akan menyebabkan buang masa dan kemudian mengurangkan himmah seorang murid tersebut. Dan akhirnya kemungkinan dia akan gugur di tengah jalan. Sebab itu perlu kepada musyawarah. Man istaqara, siapa yang beristiqarah maka dia tidak akan menyesal. Istiqarah dulu. Sebab itu tempat-tempat pengajian yang mana nak memilih para penuntut ilmu untuk dibuat temu duga, maka perlu bagi para murid tersebut diberi tempoh untuk mereka istiqarah. Kita sekarang temu duga biasanya buat 1 hari temu duga. Panggil mak ayah, mai ke sekolah, mai ke madrasah, buat temu duga. Tanya macam mana, sesuai tak nak masuk sini? Ya semua akan setuju nak masuk. Kalau dia tak mai temu duga tu biasanya. Cuma kita akan tengok kemampuan pada waktu dalam masa lebih kurang dalam 1 jam, setengah jam untuk kita nilai seorang tersebut. Patutnya kena dipanjangkan sistem temu duga tersebut. Saya di Zawiyah, di pondok saya, temu duga 10 hari. 10 hari temu duga. 10 hari itu duduk di pondok, ikut pengajian. Dan juga ikut apa yang telah saya susun. Tamam. Dalam 10 hari tadi pelajar boleh istiqarah dalam tempoh 10 hari itu. Duduk di zawiyah, duduk di pondok kita, istiqarah dulu 10 hari tadi. Mungkin 3 hari dia dapat jawapan dah. Dia dah nampak dah sesuai ke tidak dia duduk di tempat ini, atau tak sesuai dengan dia. Tengok guru ni tak sesuai dengan saya.
Tamam. 10 hari temuduga. Nah, patutnya kena buat sistem temuduga yang agak panjang. Karena untuk memilih para santri dan juga pelajar yang moga-moga mereka akan jadi orang yang berkualiti dalam ilmu dan juga amal, maka perlu diberikan masa yang panjang juga oleh para guru untuk para murid tersebut diberikan peluang kepada mereka istiqarah dan mengikuti sistem dengan baik. InsyaAllah itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam. Usahalah cari guru yang mulia, akhlak serta zahir batinnya dijaga. Maka usahalah seorang murid tersebut mencari guru yang mulia akhlaknya, yang mana zahir dan batinnya dijaga. Dia sukar untuk mencari, karena yang nak mencari itu pun masih taksir, masih berlaku kekurangan. Sebab itu perlu musyawarah. Itu saya kata, perlu pandangan daripada orang yang lebih berpengalaman, perlu pandangan daripada orang yang juga berilmu. Tanya kepada mereka, sesuai tak untuk pergi ke sini? Atau musyawarah ni adalah benda yang ditinggalkan oleh kebanyakan daripada para penuntut ilmu. Kadang penuntut ilmu dia decide, dia dah letak dalam diri dia nak ke mana selepas ni. Usahalah cari guru yang mulia, akhlak serta zahir batinnya dijaga. Menguasai ilmu yang diajarkannya, terkenal kefahamannya luar biasa. Baik. Jadi antara ciri guru yang perlu dicari oleh seorang murid, yang perlu dicari oleh seorang murid ialah yang akhlaknya mulia. Maksudnya tidak ada perkara yang kontroversi, yang tidak elok didengar daripada para guru yang lain. Kalau didengar pujian daripada para guru, para ulama, maka kita hadir untuk menjadi muridnya, belajar dengannya. Dan kemudian guru tersebut juga menguasai ilmu yang diajarkannya. Dia kuasai ilmu yang diajarkan dan dia terkenal dengan kefahamannya. Maka faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa nak bagi apa ke orang? Orang yang tak ada apa, macam mana dia nak bagi ke orang? Maka perlu bagi guru tersebut menguasai ilmu yang dia ajarkan dan terkenal dia dengan kefahamannya. Bukan terkenal dengan masyhur namanya saja. Tak. Itu saya sebut di sini terkenal kefahamannya luar biasa. Bukan terkenal maksud dengan masyhur. Orang sekarang suka masyhur, suka tengok, oh ini masyhur ni fulan, masuk TV, masuk radio. Takkan tak arti ke? Oh, piantak duduk pondok, buka pondok. Bukan tu maksud masyhur di sini. Masyhur di sini maksudnya terkenal di kalangan para ulama dengan kefahamannya. Diketahui tentang kebolehannya dengan mengajar, kebolehannya dengan kefahaman yang luar biasa. Dia juga mempelajari ilmu daripada para guru. Maksudnya sanadnya bertitih sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekadar mendakwa-dakwi sahaja. Dakwah sahaja kata dia arti tapi tak arti. Tak. Jangan hanya masyhur jangan hanya masyhur di pandangan mata, hakikat kosong pandai bicara saja. Jangan hanya masyhur sahaja pada pandangan mata. Ini guru masyhur. Tak. Masyhur ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Jangan dicari, ini anugerah Allah Ta'ala. Yang diperlukan adalah keilmuan dan juga penguasaannya terhadap ilmu yang dia ajarkan. Itu yang sepatutnya dipilih. Ada orang kata, jangan dipilih guru yang masyhur, ambil guru yang mastur. Ya, betul pada satu sudut. Tapi kalau begitu nanti akan dinafikan hak guru yang masyhur dan dia alim. Ada yang masyhur dan dia alim. Dia alim dan masyhur. Ada alim yang mastur. Alim, masyhur, anugerah. Dia alim, anugerah. Masyhur, anugerah pula yang kedua. Allah Ta'ala bagi bonus. Ada alim tapi mastur. Dia alim tapi orang tak kenal. Orang kenal selepas dia meninggal. Baba Yahya contohnya meninggal baru ni aksiden. Guru kami yang mulia. Ini orang alim, ngajar di Kidu, Kuliah Islam Darul Ulum. Tapi ramai orang kenal selepas bila? Selepas dia wafat. Waktu dia hidup, ada orang pergi menadah kitab dengan dia tiap-tiap hari. Dan orang yang kenal saja. Orang yang mengenal kata ini adalah permata besar, mereka akan pergi menadah dengan beliau.
mengambil ilmunya beliau. Beliau terkenal dengan ceramah merata-rata, setiap malam susun jadual ceramah, tak terkenal. Dan dia pun bukan jenis cakap sedap, bukan jenis orang yang fasih cakap macam dengan para penceramah. Dan kalau dia hidup lagi sekarang pun, kalau dia berceramah mengenal orang pun sikit sangat yang ikhlas dia. Tapi selepas meninggal, orang tahu kata, hadza masyhur, hadza mastur minal ulama al-amilin, min awliya illahi salihin. Orang tahu kata dia ni awliya Allah Ta'ala, ni wali Allah Ta'ala, orang salih, orang yang menguasai ilmu kata wa kata, tapi habis, hilang satu, masuk dalam maqam bersama dengan ilmunya. Inna Allah Ta'ala la yakhbidul ilma intiza'an walakin yakhbiduhu biqabdil ulama. Allah tidak tarik ilmu sekaligus, tapi Allah tarik ilmu dengan wafatnya para ulama. Nabi tak kata walakin yakhbiduhu biqabdil kutub. Matinya ilmu ni ditariknya kitab banjir, maka maksudnya ilmu telah ditarik. Dah. Kenapa tak ditarik kitab, ditarik ulama? Karena kitab akan kekal. Karena kitab cetakan banyak sekarang, khususnya zaman Allah. Cetakan banyak, tapi siapa yang nak baca kitab tadi? Miftah, kuncinya di siapa? Di dalam dadanya para ulama, para alim. Yang ni yang jarang dicari oleh orang zaman sekarang. Betul, orang zaman lah lebih suka kepada kemasyhuran. Dia tengok orang masyhur, masyhur, masya-Allah tabarakallah. Kalau dia alim dan masyhur, ini satu anugerah daripada Allah Taala, dan ini juga satu kebolehan dan kemudahan kepada awam untuk memilih yang masyhur ni sebagai panduan dia. Dan dia ni alim. Tapi jangan masyhur saja. Kena tengok orang dan tanya dulu kepada para ulama. Yang masyhur ni alim ke masyhur saja? Itu kena tanya. Dan alim ini ketika di musyawarah, maka dia kena amanah. Al-mustasyaru mu'taman. Orang yang dimusyawarahkan dengannya dengan satu masalah, maka dia kena amanah dalam menyampaikan pandangannya dalam musyawarah tersebut. Dia kena maklumkan, hadzal rajul kaza kaza kaza. Laki ini kamu boleh ambil manfaat. Begini. Kalau kata ni, dak lelaki ini, orang fulan ini masyhur, orangnya pandai bercakap kaza kaza, tapi dia tidak menguasai sebenarnya. Kena muktaman. Dan itu adakah termasuk mengumpat yang diharamkan? La, itu mengumpat yang diharuskan. Diharuskan, bukan sunat, harus. Maksudnya diharuskan baginya untuk dia memaklumkan perkara tersebut agar orang tidak tertipu nanti dengan mazharnya, dengan pandangan zahir seorang tersebut semata-mata seakan menganggap kata ni adalah orang yang benar kuasai ilmu. Baik. Jangan hanya masyhur di pandangan mata, hakikat kosong pandai bicara saja. Rendahkanlah, ini selesai tentang adab seorang murid tadi dalam memilih guru. Apa yang perlu dia lakukan step by step. Cara-caranya untuk dia cari para guru. Yang seterusnya, rendahkanlah dirimu di depan guru. Itu kejayaan sebenar buatmu. Maka hendaklah murid merendahkan dirinya di depan gurunya. Rendah diri yang dimaksudkan di sini adalah rendah hatinya di depan gurunya. Dimaksudkan rendah diri ini dalam bahasa kita Melayu. Juga dengan maksud yang lain, rendah hatinya dengan gurunya. Karena mungkin dia lebih tinggi daripada gurunya pada sudut fizikal. Tok guru 160, dia tinggi 180. Dia nak rendah diri macam mana depan guru dia? Jenuh jalan, merangkak ke? Nak kena jalan itik depan tok guru dia kerana rendah diri disebut di sini. Tak, rendah diri bahasa Melayu kita dengan makna rendah hati kita dengan guru. Walaupun seorang tadi tinggi pada fizikalnya, tetapi dia merendahkan hatinya dengan gurunya. Maksudnya dia tidak menganggap bahawa dirinya lebih besar daripada gurunya. Ada seorang alim, kata Sayyidi al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, dalam kitab ni disebut, saya tadi terbaca tadi, bagaimana dia datang bertemu dengan seorang alim dan kemudian ditegur oleh gurunya ini. Saya tengok. Dia bila cerita ini dia. Qad ijtama'a asy-syaikh Ubadatul Maliki radhiyallahu anhu bi Sayyidi Madyan radhiyallahu anhu. Syekh Ubadah Al-Maliki. Siapa Syekh Ubadah Al-Maliki? Syekh Ubadah Al-Maliki namanya Ubadah ibnu Ali ibni Salih ibni Abdul Mun'im
Az-Zainul Ansariyul Qazraji Al-Qahiriyul Maliki, wulida sanata 777 bizarzarata min qura Misra. Dia lahir di Zarzarah. Kita azan dulu kan? Azan dulu kan ke terus? Dah terpulang? Pulang tak? Terus tak tahu. Dan dia ini alim besar yang belajar dengan siapa? Dia belajar dengan Al-Imam Shihabul Jawjari, As-Sirajul Bulqini, Az-Zainul Iraqi, Al-Badrud Damamini, dan juga seumpama ini alim kabir. Sirajul Bulqini yang Sayyidina Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ketika minum Zamzam bila ditanya apa yang kamu doa ketika minum Zamzam, karena Zamzam ma'uz Zamzam lima syuribalah, air Zamzam dengan apa yang diniatkan oleh orang yang minumnya. Maka kata Al-Imam As-Suyuti, saya berniat ketika minum Zamzam agar menjadi faqih seperti Al-Imam Sirajul Bulqini. Maksud alim tu ini alim kabir. Ini gurunya Al-Imam Ubadah Al-Maliki. Dan beliau bertemu dengan dia bertemu dengan Al-Imam Sayyidi Madian. Sayyidi Madian nama beliau Syekh Madian Ibnu Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Yunus Al-Himyari Al-Maghribi thumma Al-Ashmuni Al-Qahiri Al-Maliki. Asal daripada Maghrib, yang terkenal dalam keluarga as-salah wal ilm, dan kemudian datuknya bawa ayahnya berpindah ke Mesir, dan Sayyidina Al-Imam Syekh Madian rahimahullah dilahirkan di Ashmun pada tahun 781 Hijriah lebih kurang. Fahafidhal Qur'an wa mukhtasar Syekh Al-Khalil, dan beliau menghafal Quran, menghafal Mukhtasar Khalil, mengambil fiqh dengan Al-Imam Jamal Al-Aqfahsi dan juga Al-Bisati, dan juga beliau mengikuti jalan Sayyidi Abil Abbas Az-Zahid rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengambil manfaat besar daripada Sayyidi Abil Abbas Az-Zahid, dan melazimi taqwa, melazimi majlis zikir dan juga zikir. Dan kemudian antara orang yang selalu bersohbah dengan beliau adalah Al-Imam Ubadah Al-Maliki. Tapi permulaan bertemu, tengok ni, ketika Sayyidi Ubadah Al-Maliki ini alim kabir, datang bertemu dengan Sayyidi Madian untuk bertemu dengan beliau dan juga mempelajari ilmu dengan beliau. Falam yu'azzimhu, Sayyidi Madian tak memuliakan dia. Ini orang alim, dah terkenal dah waktu tu. Waktu datang bertemu, Sayyidi Madian buat tak tahu. Walam yaltafit ilaihi, tak tengok dia pun. Faqala, maka kata Sayyidi Syekh Ubadah Al-Maliki, ya Sayyidi, ma mana'aka min an tu'tiyani haqqi fil ikram. Ya tahu, wahai tuanku, apa masalah kamu, wahai tuan guru, ini Syekh Madian, apa masalah kamu sehingga kamu terhalang daripada memberikan kepada aku hak aku untuk dimuliakan? Maksudnya dia datang sebagai alim untuk datang mengambil manfaat dengan Sayyidi Madian, Syekhul Madian. Kemudian dia tanya, kenapa Syekh tak layan saya seperti yang sepatutnya dilayan, tak diberikan hak saya dengan kemuliaan? Faqala kaifa wa anta musyrik. Syekh Madian kata, macam mana saya nak bagi kemuliaan kepada kamu, kamu musyrik. Musyrik tu Faqala lahu wa ma wajhu isyraki. Tengok murid ni, dia datang dengan bentuk datang ikhlas sebenarnya. Anda datang beliau untuk nak ambil manfaat dengan Sayyidi Madian. Dia tak kata ana musyrik, ana Ubadah Maliki, ana muslim, ana alim min ulama'il Islam, kaza. Tak sebut gitu. Dia kata, wa ma wajhu isyraki ya Sayyidi. Apakah wajah ataupun sudut saya ni dituduh ataupun dikatakan sebagai musyrik ya Sayyidi? Ma wajhu isyraki? Faqala haluka alladhi anta fihi al'an. Tengok Tok Guru kata apa? Hal kamu sekarang yang menyebabkan kamu musyrik. Kenapa? Wa talabuka ta'zima wal qudu' alak. Kamu meminta untuk saya memuliakan kamu dan tunduk kepadamu. Laisa zalika illa lillahi ta'ala. Itu bukan, tidak, tunduk dan ta'zim tidak layak melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Kata Sayyidi Madian.
Faman yunazi'u Allah fima yastahiquhu wa yatlubu an yakuna lahu mislahu kaifa yukram. Bagaimana saya nak muliakan orang yang minta sesuatu yang itu hanya khusus kepada Allah? Innama yastahiqu al-ihanata wal ihtiqar. Maka yang selayaknya pada ketika itu adalah penghinaan, bukan ta'zim. Fasakata Syekh Ubadah sa'atan. Maka Syekh Ubadah Al-Maliki diam waktu ketika mendengar penjelasan gurunya tadi yang tu dia datang. Guru dia terang kenapa dia disebut sebagai musyrik. Dia diam, kemudian dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam balik dia kata. Tubtu ilallah wa hadha awanu dukhuli fi dinil Islam. Ni saya masuk Islam balik kata beliau. Saya dah musyrik sebelum ni. Saya masuk Islam balik kata beliau. Tengok ni adabnya dengan gurunya pada ketika tu. Ya'ni kamalah. Tengok Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Adab dia dengan Sidi Ubadah pula dia kata apa? Bila disebut hadza awanu waqti dukhuli fil Islam, hadza awanu dukhuli fi dinil Islam. Ini adalah waktu saya masuk Islam kembali. Maka kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, ai kamalah. Maksudnya masuk Islam yang sempurna, sebelum ni tak sempurna. Kenapa? Karena ada lagi perasaan ta'zim dalam diri. Pergi ke majlis dengan para fuqara, para ulama, rasa diri masih lagi dia seperti alim tadi. Dia tak rasa dia rendah. Maka anta musyrik kata Syekh. Karena kamu mengtakkan dan menginginkan untuk dimuliakan. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang disebutkan oleh beliau, li annal Islam huwa al-inqiyad, dan ila akhirih. Jadi disebutkan kisah ini, masya-Allah. Ajib. Nah, ajib. Ini para aulia yang terdahulu. Rendahkanlah dirimu di depan guru, itu kejayaan sebenar buatmu. Ya, kejayaan sebenar. Nah, mendapatkan kejayaan yang besar bagi Al-Imam Ubadah Al-Maliki, sehingga terkenal beliau adalah murid yang melazimi Sayyidi Madian radhiyallahu anhu, dan beliau bukan hanya mencapai maqam dalam sebagai ahli fiqh, yakni fuqaha, tetapi beliau juga maqamnya fuqara yang luar biasa. Nah, itu kalau tengok dalam maqamul fuqara, ini maqam yang ajib. Nah, Al-Imam Al-Yafi'i radhiyallahu taala anhu diceritakan bahawa beliau pernah maksudnya tertanya pada dirinya, mana jalan yang dia nak pilih, jalan fuqara ke jalan fuqaha ke. Jadi tuan-tuan jangan salah faham, no? Jangan salah faham bila dimaksudkan dengan jalan fuqaha, jalan fuqara, bukan bermaksud jangan jadi faqih. Tak, bukan tu maksud para ulama kita. Karena Imam Sidi Abdul Wahab Sya'rani faqih. Yang dimaksudkan sini adalah faqih yang qasir. Faqih yang qasir. Qasir maksudnya apa dia? Yang kurang pada memahami jalannya fuqara. Fuqara ni apa dia? Para sufi. Faqih yang qasir, dan selalunya yang berlaku pertembungan di antara dua pihak ini adalah daripada faqih qasir dan juga faqir qasir. Kedua-duanya qasir. Tapi al-kummal yang sempurna pada kedua-dua jalan, tidak berlaku pertembungan di antara mereka. Malah kedua-dua mereka ataupun kedua-dua kelompok ini akan bersamaan sekali. Kenapa? Karena kedua-dua melalui jalan yang dilalui oleh jalan satu lagi. Nampak? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, antara guru beliau adalah Syekh Yasin Al-Murakishi. Al-Murakishi. Syekh Yasin Al-Murakishi lah yang kalau kita baca dalam kisah Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Murakishi. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Murakishi lah yang kita baca. Kalau kita tengok, pernah baca cerita Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah dinasihati oleh seorang alim kepada ayahnya agar memberi panduan dan juga perhatian kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah, karena ini nanti akan jadi a'lam ahli zamani, orang yang alim pada zamannya, paling alim, dan juga azhad ahli zamani, yang paling zuhud pada zamannya. Siapa dia yang bagi nasihat ke ayah Sayyidina Al-Imam Nawawi? Al-Imam Yasin Ibn Yusuf Al-Murakishi. Dia yang bagi nasihat. Dia sendiri cerita, saya pernah melihat An-Nawawi sedang bermain dengan budak-budak, semua budak halau dia, tak mau main dengan dia. Dan Imam Nawawi dilihat lari duduk tepi menangis, karena tak ada orang main dengan dia. Sambil menangis buka Quran, baca Quran. Sambil menangis baca Quran lagi. Buka Quran baca, kemudian buat apa? Pergi ke kedai.
Ayah dia buka kedai, ayah Imam Nawawi. Dan di kedai waktu ketika sedang duduk berniaga tu pun sibuk dengan baca Quran. Maka bila mana dilihat oleh Sayyidi Syekh Yasin ibn Yusuf Al-Murakishi, maka beliau bertemu dengan ayahnya Al-Imam Nawawi dan memaklumkan kepada ayahnya Imam Nawawi, kata kena jaga anak ni elok-elok, berikan panduan dan juga pendidikan yang baik kepadanya, kerana beliau akan menjadi a'lam ahli zamani, orang yang paling alim pada zamannya dan azhad ahli zamani, yang paling zuhud pada zamannya. Maka ayah dia kata, amunajjimun anta? Kamu ni apa dia, tukang nujum ke apa? Ha? Nujum 4 belalang. Tengok dalam ni, dalam mangkuk, boleh tahu orang ni jadi apa akan datang? La, kata, walakin kallamani antaqanillahu bihadha. Allah yang melalukan lidahku untuk mengucapkan ucapan tersebut. A'lamanillahu, Allah yang memaklumkan kepadaku dan juga memberi ilham kepadaku untuk mengucapkan ucapan ini. Dan Al-Imam Nawawi melazimi Al-Imam Al-Murakishi. Ketika beliau menjadi a'lam ahli zamanih, beliau tetap datang bertemu dengan Al-Imam Al-Murakishi, bertanya kepada beliau tentang ilmu yang kadang-kadang Imam Nawawi jadi iskal. Fiqh. Dalam ilmu fiqh, kadang-kadang Imam Nawawi agak iskal dalam asrar dalam syariah tersebut, maka Imam Nawawi akan bertemu dengan gurunya Imam Al-Murakishi. Itu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini menunjukkan bahawa para fuqara juga adalah orang yang faqih. Kalau tidak, bagaimana Imam Nawawi ma'a jalalatihi wa 'idhami fiqhi, dengan azimnya fiqh beliau, boleh hadir bertemu dengan Al-Murakishi yang terkenal sebagai seorang faqir, sufi, dan juga Allahumma salli ala Zainab Muhammad, ada zawiyahnya, beliau hadir dan kemudian bertanya kepada Imam Al-Murakishi rahimahullahu ta'ala. Tamam? Ini yang disebut oleh Imam Al-Yafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, makastu nahwa 10 sinin wa ana baina qatirain. Qatirun yad'uni ila tariqil fuqaha wa aqar yad'uni ila tariqil fuqara. Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu, nama beliau Abu Muhammad Abdullah bin As'ad ibn Ali ibni Sulaiman ibni Fallah Al-Yafi'i Al-Yamani thumma Al-Makki. Beliau lahir tahun 698 Hijriah. Kata beliau, pernah waktu ketika aku dalam pengajian, maka sunnah wa 10 sinin, 10 tahun, kata dia, saya duk keliru, nak pilih jalan mana, jalan fuqaha ke jalan fuqara. Maka satu hari saya bertemu dengan syakhsin min awliya'il Yaman, fakashafani, saya bertemu dengan seorang wali Allah Ta'ala daripada Yaman. Imam Yafi'i duduk di Yaman. Dia tengok seorang alim kasyaf, ahli kasyaf, fakashafani. Alim ni kasyaf dengan apa yang ada dalam hatiku, dan dia tahu apa yang tengah aku keliru. Nak pilih jalan mana ni? Jalan sufi ke jalan fuqara? Jalan fuqaha. Ini saya pesan sekali lagi. Ini bukan membezakan antara jalan fiqh, menjadi faqih, bukan dengan fuqara dengan makna membezakan ini. Dia kata lagi kita ni geng ahli hakikat ni, duk lawan dengan geng fuqaha ni lah. Hakikat duk ada kok ni tu berapa? Hakikat apa? Tu bukan hakikat tu. Baik. Maka wa arafa ma fi qalbi. Alim tadi tahu apa yang ada dalam hatiku, kata beliau. Maka kata beliau, ya waladi, wahai anakku, mubtada'ul faqir nihayatul faqih, kata dia. Permulaan fakir adalah pengakhiran bagi faqih. Kenapa? Lianna mubtada'al faqir al-faqru min kulli syai'. Karena permulaan bagi fakir, yakni sufi, adalah merasa fakir pada semua perkara. Tidak ada yang milik kita, semua Allah Ta'ala punya. Wal ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'i ibadatihi wa la yatlubu minhu 'iwadan 'ala ibadatihi. Dan dia tidak menuntut sesuatu pun dengan ibadahnya, dan ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah. Ini syarahan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani pada masalah berkait dengan al-ikhlas. Nah, dalam kitabnya ni Al-Anwarul Qudsiyah fi bayani adabil ubudiyah. Cara ikhlas saja. Kenapa ikhlas perlu? Maka disebut lagi, ini permulaannya fakir. Permulaan fakir daripada dia tidak rasa, dia rasa semuanya adalah milik Allah Ta'ala, dan dia fakir. Dan kemudian ikhlasnya kepada amalan yang dia lakukan, dia tidak memandang kepada amalnya, dan kemudian dia tidak menuntut sesuatu pun balasan daripada amalannya tersebut.
Lepas tu ada awliya Allah Ta'ala malu nak minta syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Lepas tu bila baca ilahi lastu lil firdausi a'la. Nah, bila Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Tuhanku, ilahi lastu lil firdausi a'la, saya tidak layak untuk masuk ke dalam syurgamu. Nah, tapi saya tak mampu menanggung siksa nerakamu. Ada orang tak faham baca, dia kata minta syurga pun tak mau masuk, neraka pun tak mau, nak pergi ke mana ni? Manzilah baina manzilatain. Tak, bukan manzilah manzilatain. Ni bodoh, orang tak faham. Hang tak faham, duduk diam. Punya bengong sampai tak erti apa ni. Masalah juga no? Orang tu kata saya ni tak layak nak dapat tempat tersebut. Tapi saya tak mampu untuk nak menanggung sisaan dalam neraka. Yang bagi tahu kata iftiqar dia kepada siapa sebenarnya? Kepada Allah. Habis itu kamu nak kata kamu layak masuk syurga. Ya Allah, masukkan ke saya ke dalam syurga ya Allah. Karena saya layak masuk syurga. Kalau kamu tak masuk, maka kamu adalah yang tidak adil. Ha gitu. Sebab itu waktu doa. Gila ke apa? Sampai tak tahu apa. Tu pun tak nak komen. Dan perasaan ini kata al-imam, kata faqih ini, kata sufi ini, hadza nihayatul faqih. Itu pengakhirannya faqih. Faqih, perasaan itu akan datang pada penghujungnya pengajian beliau. Karena al-ilm, kenapa? Karena ilmu ni quwwatu nafsi. Quwwah, dia ada kekuatan dalam dirinya. Karena itu kalau ilmu tidak digabungkan dengan amal, maka orang tadi akan jadi syaitan. Faham tak? Karena ilmu lahu quwwah. Ilmu ni ada kekuatan. Sebab tu ilmu kalau ada dalam seorang tersebut tapi dia tak beramal, tak ada wirid, tak ada zikir, tak ada selawat kepada Nabi SAW, dia akan jadi sombong. Sombong. Semua orang dia pandang lekeh. Faham? Semalam saya dengar ceramah Gus Baha. Gus Baha, dia alim daripada Indonesia. Dia kata saya pernah keluar dengan santri. Santri saya, dia kata keluar pergi semayang satu masjid. Tu imam masjid tadi katanya habis semayang jemaah tak cukup 40. Maka santri saya 2 orang bangun semayang balik Zuhur. Kenapa? Karena tahu kata solat yang tak cukup 40 satu tempat tersebut, maksud solat Jumaat tadi tidak sah dan perlu untuk iadah semula solat tadi. Maka diulang solat Zuhur. Maka bila dilihat Gus Baha tak bangun semayang, anak murid dia santri 2 orang ni pun kata kat Tok Guru, kenapa kenapa tak solat ulang balik? Maka kata Gus Baha, dia kata, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah Jumaat saya dengan ketawadukan saya ini ya Allah. Saya tawaduk, berbaik sangka bahawa orang kampung ni banyak ni saja orang ni. Orang kampung ni banyak ni saja. Karena dalam Fathul Mu'in sendiri dia kata ada masalah, disebutkan kata masjid yang kurang pada 40 walau 20 orang sekalipun semayang, ada pandangan dalam mazhab kita Syafi'i kata sah semayang tersebut. Saya guna pandangan tersebut. Saya baik sangka dengan orang kampung ni. Benar mereka tak datang kerana ada masalah yang pelbagai. Nah, kecuali kata beliau di desa santri, kampung, tempat pondok penuh, tiba-tiba tak cukup 40 orang. Ni tak ihtimal kata beliau. Tapi ini kampung pendalaman, masuk tengok ada 20 orang. Susah. Maka kata beliau, makamnya berbeza. Makam mereka Fathul Qarib. Makamnya saya Fathul Mu'in. Faham? Makam lain. Ini makam kitab lain, ini makam kitab lain. Dia kata. Makam saya atas pada tu. Dan kata beliau, kalaupun memang tak ada uzur di kampung ini, moga Allah terima Jumaat saya kerana ketawadukan saya. Diterima, kata beliau. Ini kerana makamnya berbeza, kata dia. Hadza nihayatul faqih. Summa yataraqqa al-faqir fi darajatil qurbi wal mawahib. Baik. Kemudian Syekh Sufi ini pesan kepada Sayyidi Al-Imam Al-Yafi'i. Baik, sekarang saya nak tengok kepada kamu, nak tunjuk kepada kamu perbezaan di antara 2 kelompok ini. Apa dia perbezaan dia? Fa arsala ila syakhsin min akabiril ulama an ya'tiya. Al-Imam guru ni Sufi tadi yang datang dari Yaman tadi, dia pesan kepada seorang muridnya untuk panggil seorang alim faqih datang ke majlisnya beliau. Nak suruh Imam Yafi'i tengok beza antara faqih dengan fakir. Maka pergi panggil alim tadi. Faqih tadi datang. Bila datang, maka tak ada seorang pun jamaah yang bangun menghormati faqih tersebut. Hak duduk dalam majlis ni, Tok Guru kata jangan duduk bangun. Kalau dia mai lagi jangan bangun. Buat tak tahu. Pakat tak bangun semua.
Tak ada tempat nak duduk waktu tu melainkan duduk dekat tempat letak kasut. Faham? Dan tak ada seorang pun paling tengok dia. Dia takaddar, muka dia waktu tu berubah, nak marah. Wa kada an yukaffirahum, hampir-hampir dia mengkafirkan semua dalam majlis tersebut. Kenapa? Karena tak bagi tempat kepada dia. Faqala lahu syekh, maka syekh tadi pun kata, ni depan Imam Syafi'i, ya faqih, ajidu fi nafsi minka syai'an. Ajidu fi nafsi minka syai'an. Dia kata, aku dapati dalam hatiku ada sesuatu dengan kamu, kata dia. Tengok faqih tadi muka dah berubah dah. Faqala, kata alim tadi pula, faqih tadi kata apa? Wa ana aidan fi nafsi minkum syai'an. Kamu ada satu ya, aku ada dua benda dalam hatiku, dia kata. Wa qarana baina isbi'ai. Dia pun gabung dua jalan ni. Hang kata hang ada satu masalah dengan aku. Hang ada satu perasaan dengan aku. Aku ada dua perasaan ke hangpa. Wa walla saqitan yasubbu syaiqa wa jama'atah. Dia pun pusing balik dan mencaci maki ahli majlis tersebut, guru, syekh tadi dan juga para ahlinya. Qala maka kata wali tadi, dia tengok kepada Imam Syafi'i, unzur samarata hadzal ilm. Cuba tengok faedah ilmu tersebut yang dia belajar. Akhir jadi apa? Jadi sombong. Datang pula panggil seorang fakir yang lain, tak kenal, panggil dia mai pula. Mai fakir ni, arsala ila faqirin min ahadil fuqara faja'a fawaqafa wa sallama. Maka datang murid fakir tadi datang, sufi ni datang ke majlis, buat macam tadi juga. Nah, semua tempat orang tak paling tengok dia, dan dia pun masuk bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada seorang jawab salam, semua buat tak tahu. Fadhahika, kemudian dia pun gelak. Fakir ni main bagi salam, orang tak layan tu, dia gelak. Ataupun tadhahika dengan makna senyum boleh jadi, dengan makna senyum. Fa waqafa 'inda an-ni'al wa adaraha lahum. Dia pun dah tengok duduk dekat kursi, dah dia main-main tengok tak ada tempat duduk nak duduk, yang ada hanya dekat tempat tak kasut. Lepas tu dia buat apa? Dia tolong susun kasut pula. Tengok kasut tak susun ni, tolong susun lah. Alah duduk kat kasut, kawan pula tolong susun kasut elok. Faqala lahu syekh, maka syekh pun tengok dekat si fakir tadi, dan dia pun kata, saya ingat no, istilah fakir kalau buka dalam kitab maknanya apa dia? Sufi. Maknanya sufi. Ana fi nafsi minka syai'un. Syekh kata, ana fi nafsi minka syai'un. Saya ada sesuatu dalam hati saya dengan kamu. Qala ya sayyidi ana aqulu astaghfirullah. Nah, maka kata fakir tadi, ya sayyidi ana aqulu astaghfirullah. Saya sebutkan astaghfirullah. Wa kashafa ra'sah. Dia pakai ni, pakai atau sama ada gutrah, kain tutup atas kepala. Maka bila mana syekh tadi kata ana, dia kata apa? Ana fi nafsi minka syai'un. Maksudnya macam ada pujian kepada guru tersebut. Ada pujian kepada fakir tadi. Saya ada sesuatu dalam hati kamu, maksudnya ada puji kepada kamu dengan tertentu. Maka tu dia, ana aqulu fi nafsi astaghfirullah. Kalau kamu ada perasaan tadi kepada aku, kamu nak memuji aku, astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Dicabut kopiahnya pada ketika tersebut. Waktu itu. Wa qala unzur samarata tariqal qaum. Cuba kamu tengok macam mana jalannya kaum para sufi, apa yang telah mereka dapatkan daripada jalan tersebut. Apa dia? Kerendahan. Tawadhu'. Nah, tawadhu'. Ini yang disebutkan. Maka kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, falazimtu tariqal fuqara ila an sirtu kama tarawni. Maka aku melazimi jalannya fuqara sehinggalah kamu melihat aku seperti sekarang, kata beliau. Ini jalannya fuqara azim, nah, orang yang mendapatkan irsun nubuwah, nah, warisannya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi kena rendah diri, semuanya kejayaan. Murid kalau dia rendah hatinya dengan gurunya, maka dia akan diberikan kejayaan oleh Allah. Dan ini kejayaan yang sebenar. Berapa ramai murid yang datang kepada guru tapi hatinya penuh dengan takabur. Dia datang dengan niat untuk menguji gurunya. Dia datang untuk melihat kemampuan guru tersebut. Dan kadang-kadang sebahagian para wali Allah Ta'ala ketika datang dengan nak diuji, maka semakin mereka melakukan perkara yang akan menyebabkan orang yang datang tadi mengingkari kewalian seorang tersebut. Dia akan buat benda yang lebih buruk sampai kawan tu ingkar tu. Dan itu akan menyebabkan orang tadi berjauhan dengan diri wali tersebut. Tu kadang kita datang kepada seorang wali, kita niat dengan harapan moga-moga dia akan menunjukkan kewaliannya. Dan kita nak niat macam tu dengan tujuan untuk kita nak kata, orang panggil apa, betul ke dia ni wali?
Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada wali tersebut dengan mukasyafah yang Allah taala beri, kasyaf yang dia dapat, maka semakin dia menunjukkan perkara yang menyebabkan kebencian murid tadi kepada guru tersebut. Al-Imam Ibrahim Matbuli radhiyallahu taala anhu diceritakan oleh Sayyidi Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Sidi Abdul Wahab Sya'rani menceritakan daripada guru beliau. Dia mengambil daripada guru beliau Sayyidi Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata beliau, diceritakan kepada Sidi Abdul Wahab Sya'rani, saya ketika belajar di Al-Azhar Al-Syarif, ketika mujawir di Al-Azhar Al-Syarif, duduk di Al-Azhar waktu mengaji, kami pernah berniat untuk melawat Sayyidi Ibrahim Matbuli, kutub, wali Allah Ta'ala, ini kutub, ini ketua para wali, yang duduk di Matariyah. Matariyah lebih kurang dalam 1 jam kalau jalan jam lah, tak jauh mana pun sebenarnya daripada Kairah tu, dekat je, di atas sikit daripada apa ni, orang panggil apa, airport kan? Dekat-dekat dengan airport, kawasan Matariyah, kat Heliopolis dan seumpama itu. Jadi kata Sidi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Sidi Zakaria Ansari, Syekhul Islam Zakaria Ansari, semua orang kenal kan, Syekhul Islam Zakaria. Kalau kita dalam mazhab kita Syafi'i, kalau sebut Syekhul Islam maknanya Syekh Zakaria Ansari. Jadi waktu ni dia masih mengaji, kata dia, kami bercadang, saya dengan teman-teman nak pergi lawat Sidi Ibrahim Matbuli. Dalam perjalanan pakat bincang, jauh, Al-Azhar nak pergi ke Matariyah jauh, zaman dulu lah, zaman larkat lah. Jadi dalam perjalanan tu pakat bincang. Ada sebahagian murid ni kata apa? Kami tak percaya, kata dia wali. Betul ke Ibrahim Matbuli ni wali? Sebahagian lagi macam-macam lah, semua pakat komplain, kata betul ke dia wali, kata. Sidi Zakaria Ansari kata dalam hati dia, saya pergi untuk menyambung silaturahim dengan beliau. Itu saja. Saya tidak niat yang lain, hanya sekadar untuk sambung silaturahim dengan Sidi Ibrahim Matbuli. Sampai saja di zawiyahnya Sidi Ibrahim Matbuli. Waktu tu tengok Sidi Ibrahim Matbuli tengah duk potong buah temikai. Potong. Betulan. Maknanya bukan betulan pun. Memang dia tengah duk potong lah. Potong. Kemudian para murid ni duduk keliling dia. Maka dia pun panggil. Mai. Ni mai dulu. Lepas tu dia pun bagi buah temikai. 1 slice. Lepas tu panggil hak ni pula, mai. Bagi pula 1 lagi. Bagi pula 1. Bagi sampai habis. Dan bila balik, pakatlah kata. Ni anak murid ni, hak yang muda-muda ni, pakat kata, kan dah kata dia bukan wali. Kenapa? Kalau kata dia faqih, dia alim, dah tentu dia akan dahulukan sebelah kanan. Tapi tengok ni, sunnah Nabi kan bagi belah kanan dulu. Kalau dapat makanan, bagi kanan dulu. Ni tak bagi ikut dan. Panggil orang tu bagi, panggil orang ni bagi. Kata Sidi Zakaria Ansari, kalau kamu pun tahu, takkan dia tak tahu? Kalau hang talib saja pun tahu sunnah tu, takkan dia tak tahu? Tak kepelek. Tak mesti ada sesuatu kenapa dia buat macam tu. Kata dia, kumpul nama. Siapa yang dapat mula-mula tadi? Maka ditulis nama siapa yang dapat mula-mula. Tulis. Yang terakhir, kata Sidi Zakaria Ansari, adalah aku. Aku yang terakhir mendapatkan slice tembikai itu. Kepingan tembikai itu yang aku dapat, aku terakhir sekali. Dan sungguh setiap yang dicatat namanya mengikut turutan, mereka mati mengikut turutan. Mati ikut turutan. Hak mula dapat, hak ni mati dulu. Hak ni nombor 2, mati nombor 2. Dan aku yang terakhir. Dan waktu tu Sidi Zakaria Ansari umurnya 160 tahun. Sidi Zakaria Ansari umurnya berapa? 160 tahun. Kadang tengok ada di kalangan awliya dipanjangkan umur mereka ta'adduban, karena beradab mereka dengan adabun ma'al awliya, karena adab mereka dengan para wali Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala takdirkan. Ya. Umur dia yang terakhir, dia terakhir sekali 160 umur Sidi Zakaria Ansari radhiyallahu anhu. Ini kisah yang sangat menarik yang diceritakan oleh Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani tentang guru beliau. Tamam? Lepas ni kalau kita pergi rumah tok guru, tok wali, kalau dia bagi buah temikai itu jangan tolak pula. Lagi tok guru bagi, mana ni? Bagi dulu. Mampu aku. Mati dulu. Dah semestinya kalau mati pun nampak macam mana? Kalau kita dah berasa macam tu,
Cepat-cepatlah taubat. Nah, kotlah mati lah kali boleh jadi juga. Tak kita tak mau, nak lah sekali. Oh, buatnya tak ikutlah. Siapa lah sekali mati dulu. Betul pula. Itu macam mana nak buat? Dalam kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bergerak dengan telah yang ditetapkan oleh Allah Taala. Tamam. Ini nak sebut kata jangan ingkar dengan apa yang diletakkan oleh Allah kepada para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingkar menyebabkan orang tadi akan dijauhkan daripada jalan mereka. Membenarkan jalan mereka adalah salah satu daripada jalan untuk menjadi seperti mereka. Kalau tak jadi sepenuhnya pun, sekurang-kurangnya kita akan nanti menjadi seperti mereka ataupun fi zumratihim, mengikuti jalannya mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dicintai. Kita tak jadi wali, tak jadi para ulama sufi, kita kasih dengan mereka, moga-moga kita nanti bersama dengan mereka. Karena Nabi sendiri sebut al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Tamam. Ni syarahan kepada rendahkanlah dirimu di depan guru, itu kejayaan sebenar buatmu. Lepas tu murid kena selalu rendah diri. Kata guru kami Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, kata beliau, la taj'al qu'udaka amama al-masyayikh ka qu'udil mugharbil. Jangan kamu jadikan dudukmu di depan guru seperti duduknya penampi padi. Orang yang menampi padi, dia buat apa waktu tampi padi? Dia akan pilih mana elok, mana tak elok. Tidak. Dia akan tampi untuk nak pilih. Hak ini elok, ni tak elok. Jangan duduk macam tu depan guru. Jangan kita datang mengaji dengan harapan waktu tu kita yang nak pilih. Hak ni elok, saya ambil. Yang ni tak elok, tak payah, buang tepi. Kita jadi mugharbil, tukang tampi padi. Tapi duduk di depan guru kita, jadi macam vacuum, kutik semua dulu, sedut semua dulu apa yang dilemparkan oleh guru kita. Itu maqamul bidayah, permulaan bagi murid tersebut. Kalau begitu caranya, insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan kehidupannya. Tamam. Ikutilah pesan juga panduannya, jangan ingkar, nanti buruk akibatnya. Ikut panduan guru kita, jangan kamu ingkar, nanti akan buruk akibat yang akan kamu perolehi. Jangan cepat suka ta'arud dengan guru kita, jangan cepat i'tirad, jangan cepat merasa pilihan guru kita tadi kurang tepat, yang kita pilih itu tepat. Sebab itu kata sebagian ulama, tersalahnya para ulama itu lebih baik dari betulnya para juhala. Tamam? Orang jahil betul, tiba-tiba cakap betul. Dengan salahnya faqih, lebih baik faqih itu lebih baik lagi daripada betulnya kita. Tamam? Muliakan gurumu serta semua yang berkaitan dengannya, jangan alpa. Kena muliakan apa sahaja yang berkait dengan guru kita. Kasutnya, bukannya guru itu saja kena muliakan. Ramai orang kadang dia muliakan guru, isteri gurunya dia tak muliakan, dia buat biasa aja. Lebih buruk lagi, duk bercita pula nak menikah dengan isteri gurunya kalau gurunya mati awal. Ini lagi berat. Tengok tu guru bila nak mati ni. Bini muda, pokok nanti habis iddah boleh masuk selepas tu. Yang ni berlaku, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kata beliau dalam kitab Madariju As-Salikin, cerita tentang adab seorang murid dengan guru, adab seorang fakir dengan guru. Antaranya apa dia? Jangan menikahi isteri gurunya. Tak boleh. Kenapa? Karena gurunya juga manusia, masih ada ghirah, masih ada cemburu walaupun telah meninggal. Itu kan hukum dia harus. Ya harus, tapi adab dengan guru dengan murid pada ketika tersebut perlu diraikan. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ada seorang berkahwin dengan istrinya Sayyidi Muhammad Anan. Sayyidi Muhammad Anan makamnya di mana? Makam beliau di Masjid Ramsis, Masjidil Fath, Masjid besar Ramsis tu, makamnya di situ. Tapi ghairu ma'ruf, tidak dikenal, orang tak pernah lawat tempat tersebut karena makam tadi telah indisar, masuk ke dalam masjid. Dan orang dah tak tahu di situ ada makam sebenarnya. Makam Sayyidi Muhammad Anan, guru kepada Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, Masjid Ramsis besar, dekat Pekan Ramsis tu, dekat tengah-tengah Medan Ramsis, ada Masjid Fath, besar masjid tu. Dalam masjid itulah adanya makam Sayyidi Muhammad Anan. Jadi kalau orang yang tahu dia lalu di makam di masjid tersebut, dia akan hadiahkan Al-Fatihah kepada Sayyidi Muhammad Anan. Sayyidi Muhammad Anan guru Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani.
Sidi Abdul Wahab Syarani pernah cerita, ini kata beliau, saya tengok depan mata yang berlaku ketika mana seorang lelaki di kalangan murid Sayyidi Muhammad Anan nak kahwin dengan isteri tok guru dia. Malam ketika pertama dia kahwin, mula nak kahwin, lepas tu anak-anak murid lain bagi tahu, kami pernah dengar tok guru pesan jangan kahwin dengan bini dia. Dia kata apa, dia tanya kat ulama lain, tanya kat ulama Al-Azhar yang lain, tanya kat ulama kata hukum harus, masalahnya nak kahwin. Akhirnya akad nikah malam tu, akad nikah asak petang tu akad nikah. Malam tu ketika nak bersama, ketika duduk dalam bilik, tiba-tiba dia rasa ada seseorang cucuk pinggang dia, cucuk pinggang dia macam mimpi tak mimpi tu. Dan dia tengok Sidi Muhammad Anan datang. Sidi Muhammad Anan kata kat dia, kecil sangat ke bumi ni sampai tak ada orang lain yang nak ambil. Lebih kurang tu lah bahasa Kedah kita lah. Kecil sangat dah bumi ni, tak ada orang lain yang nak ambil. Menjerit dia waktu tu dan mati ketika tu juga. Mati terus. Dia. Ni kalau ada Wahabi dengar ni, dia kata, oh ceritanya tak boleh kahwin pula dah. Kau suka hang lah. Orang cerita ni nak pasal guru dengan murid. Kalau hang tak mau percaya, hang tak mau ikut, silakan, tak ada masalah apa. Guru hang kan ada keramat apa pun, kahwin je lah dengan bini dia, tak ada masalah apa. Karena yang dapat karamah ni adalah para awliya di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah aja yang ada karamat ni. Lain daripada itu takkan ada karamat. Tak ada karamat. Jadi masalah apa ni? Kita cerita dan saya sebutkan ni daripada Sidi Abdul Wahab Syarani radhiyallahu taala anhu. Dan ni kisah ni berlaku. Dan saya bila buka kitab Sidi Abdul Wahab Syarani, kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah, dia ada sebut satu bab, yaitu antara adab seorang dengan gurunya, tidak berkahwin dengan isteri gurunya, sama ada yang diceraikan oleh gurunya ketika hidup ataupun ditinggalkan oleh gurunya setelah mati. Maksudnya jangan kamu berkahwin dengan isteri tersebut. Kerana apa? Ta'adduban ma'a syaikhih, beradab dengan gurunya. Murid dengan guru maksudnya. Baik orang lain yang tidak ada kaitan dengan guru tersebut nak kahwin, silakan, tidak masalah. Ni kamu belajar dengan guru tersebut, tiba-tiba kamu ambil yang guru kamu, yang kamu tengok dia sebagai ibu kamu, waktu kamu belajar, tiba-tiba kamu ada keinginan dan hati kepada isteri guru kamu. Lebih berat lagi seorang murid melihat isteri gurunya dengan pandangan nafsu, dan ini akan digugurkan akhlak dan juga barakah kepada murid tersebut. Auzubillahi min dzalik. Al-Imam Sayyidi Syekh terakhir ke-9 lebih dah, Sayyidi Al-Imam Al-Syekh Khalil Bengkalan rahimahullah. Dia panggil Syekhuna Khalil Bengkalan. Kalau kata ke Indonesia, kalau di Madura ada maqam Sayyidi Syekh Khalil Bengkalan, Syekh Khalil Bengkalan digelar Syekhuna Khalil. Anak murid dia ada berpuluh orang, kesemuanya jadi tok guru, wali semua. Antara murid beliau Sayyidi Syekh Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Indonesia. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai ada lagi Hasan Genggong. Banyaklah ulama-ulama yang pada zaman itu. Syekh Sa'ad Syamsul Arifin, yang antara murid-murid beliau yang jadi guru. Soekarno pun anak murid dia, presiden pun anak murid Sayyidi Syekh Khalil Bengkalan. Satu hari ada seorang murid yang belajar di pondok beliau mimpi bersetubuh dengan isteri tok guru. Lagi hebat ni, bukan saja mimpi, benar mimpi. Dia mimpi bersama dengan isteri Kiai Khalil. Waktu malam tu dia mimpi, bangkit pagi esok dah basah dah, nak kena mandi. Waktu pagi itulah dengar tok guru bawa pedang, ni berjalan keliling pondok. Kurang ajar, dia kata, dengar suara tok guru kata, kurang ajar, murid kurang ajar. Tibai pondok, kawan dah takut dah, Allah mampu aku. Tok guru ni wali kasyaf, dia tahu sampai mimpi aku pun dia tahu. Dengar tok guru pagi tu keliling pondok, sebut kurang ajar punya anak murid, sebut itu ya. Dia sembunyi belakang pondok, belakang pintu pondok dia. Dan akhirnya dah orang pergi mayang subuh, dia tak pergi lah, dia nak mandi apa semua, mayang di pondok. Pagi tu waktu kelah dia pergi, masuk dalam bilik, tok guru tengok dah. Waktu dalam kelah tok guru tengok, tok guru panggil dia, mai sini. Kenapa tak semayang subuh pagi tadi? Dia ingat tok guru tak tahu. Dia ingat tok guru dah tak perasan dah, kata dia tak main tu. Tok guru panggil juga. Kamu mimpi apa semalam, kata dia. Baik dendanya, kata tok guru, dendanya kamu kena pergi potong pokok buluh di belakang rumah aku tu sampai habis.
potong pokok buluh belakang, ada putang buluh belakang rumah dia katanya. Maka murid ini pun keluar bawa padang pendek, Tok Guru bagi padang pendek aja untuk potong pokok buluh belakang rumah. Dan dia buat kerja sungguh-sungguh, potong, tak sampai tengah hari siap bersih belakang rumah Tok Guru. Habis hutan-hutan buluh tu licin, siap disusun lagi buluh-buluh tu. Pada susun dia pergi tahu Tok Guru, Syekhuna Khalil dah siap dah semua yang saya buat. Dia kata siap, ajaib. Dia kata benda tu patutnya boleh buat 10 orang, kamu buat seorang siap. Dia kata ya siap semua. Tok Guru main tengok, Tok Guru punya siap dah nasi dekat dia. Nah makan nasi ni dulu. Lepas dia makan nasi selesai, Tok Guru kata kat dia, baliklah, kamu dah mengambil seluruh ilmuku semalam, kata dia. Rupanya itu maksud mimpi tu. Mimpi semalam ni maksud dia pada kamu dah ambil seluruh ilmuku semalam, balik buka pondok. Tahu siapa dia tu? Kata sebahagian masyayikh, itu adalah Kiai Hasan Genggong rahimahullahu taala. Kiai Hasan Genggong ni, Kiai Hasan Genggong ni waktu ketika mana Kiai Khalil masih hidup, waktu kecil dia datang bermondok di pondok Kiai Khalil. Sampai saja di pondok, mak ayah mai serah dekat Kiai Khalil. Abang kata, Tok Guru buatlah apa pun kat anak saya ni, saya nak mai serah duduk kat pondok ni. Kiai Khalil kata, apa saja boleh buat. Dia kata, ya apa saja Tok Guru nak buat-buatlah. Tok Guru kata, sungguh ni apa saja? Ya sungguh. Mak ayah kata sungguh. Dia pun masih tunggu Ustaz. Masuk dalam, ambil pedang. Sungguh ni apa saja? Mak kata, ya apa saja. Kalau duduk takut ni tentang apa ni, apa saja apa ni. Kata, baring, kata kat anak ni, baring. Disembelih budak ni, hidup-hidup, darah mercik keluar, selimut dengan kain. Kemudian kata dia, kan kamu dah serah kepada saya, dan kamu kata dah apa saja, balik, sudah balik mak ayah tak kata apa. Anak kena sembelih ni kalau kita boleh main terus. Lepas tu esok pagi waktu subuh, Kiai Khalil bangun nak pergi main subuh, tengok ada mayat duduk di tengah ruang rumah dia, ditendang. Bangun subuh, bangun terus waktu tu. Dan Kiai Hasan Genggong sampai ketua ada tempat disembelih, ditengkok dia. Semua cucu dia tahu dia disembelih. Ini cerita ni, Wahabi memang syok. Saya abang awal baik, memang Wahabi memang syok cerita ni. Karamat Maulana Kiai Hasan, Kiai Khalil Bangkalan rahimahullahu ta'ala. Banyak kisah karamat beliau yang telah ditunjukkan. Dan apa mustahilnya seorang diberikan karamat hidup orang mati? Tak mustahil. Karena para ulama menyebutkan karamatul awliya ainul mu'jizah. Keramat para wali, ataupun sebagian riwayat sebut keramat para wali Allah Ta'ala itu adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bukti kepada kebenaran ajaran Nabi Muhammad, maka Allah mengurniakan karamat kepada umatnya, maka diberikan karamat tersebut. Kalau ada orang kata lagi, karamat saja ya, orang zaman lah ya ada keramat. Para sahabat Nabi tak dengar pun keramat pelik-pelik macam tu. Kemelih orang hidup balik, tak ada pun. Kenapa? Kata Al-Imam Sayyidi Al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam risalah Qushairiyah, kata beliau, kenapa para awliya di kalangan para sahabat Nabi tidak sebanyak karamat mereka di kalangan para mutaakhirin, orang yang ke belakang lagi banyak keramat dibandingkan dengan yang terdahulu? Kerana iman mereka kuat dan tidak perlu kepada amrun khariqul lil adah. Karena kuatnya iman mereka, berbeza dengan yang datang setelah mereka. Iman mereka iman yang rapuh, maka Allah Ta'ala kurniakan penguat sebagai bukti kepada kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kurniakan karamah kepada para awliya-Nya untuk memberikan kekuatan kepada mukminin muslimin yang rapuh imannya. Bila dilihat, oh inilah jalan para awliya yang benar, maka diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, maka akan kuat iman mereka. Faham tuan-tuan? Itu sebab tu para awliya di kalangan para sahabat tidak sebanyak keramat mereka dibandingkan dengan yang kemudian. Tapi itu tidak menandakan bahawa yang kemudian lebih mulia daripada yang terdahulu. Karena al-mayyizah la taqtadi al-afdaliyata. Ini kaedah dia. Al-mayyizatu la taqtadi al-afdaliyata. Keistimewaan, kelebihan tidak menunjukkan kepada kemuliaan seseorang dibandingkan dengan seseorang. Kalau dibandingkan ilmunya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan ilmunya Sayyidina Khalid Al-Walid, contoh kita bagi. Kalau dibandingkan keilmuan Al-Imam Syafi'i dengan keilmuannya Sayyidina Khalid Al-Walid,
pada sudut memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kemungkinan Al-Imam Syafi'i lebih alim. Tapi adakah Imam Syafi'i lebih mulia daripada Imam Khalid, Sayyidina Khalid Al-Walid? Tak. Tetap Sayyidina Khalid lebih mulia kerana dia sahabi. Tapi kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Al-Imam Syafi'i dengan keilmuan, maka tu kelebihan yang didapatkan oleh beliau. Al-Mayyizah, kelebihan yang didapatkan oleh Imam Syafi'i, la taqtadi al-afdaliyata, tidak menunjukkan keafdalannya dibandingkan dengan Sayyidina Khalid Al-Walid. Faham ini? Jadi pegang kaedah tu insya-Allah dengan baik. Moga-moga kita dapat bertemu pada pada bulan hadapan insya-Allah. Masjid Sungai Tiram insya-Allah kita tak tinggal. Ini tempat yang kita akan datang setiap bulan insya-Allah taala, dengan syarat kampung kampung Melayu lah. Saya banyak asyik kandak di sini ya, macam-macam orang, lain rasa lain surnya kan. Saya punya taste saya tak tahu lah, saya tak nak kata juga. Ada orang dia suka Sulaiman, ada orang suka Hamidiyah, ada orang nasi kandang Husin. Saya dengan nasi kampung Melayu, tapi kampung Melayu kena bungkui, tu baru sedap. Tu dia punya rahsia dia lah. Kalau Hamidiyah tak boleh, bungkui tak boleh, dia kena makan di kedai. Cara kita lah, bukan orang Penang. Tapi kalau nasi kandang kampung Melayu, saya kena beli bungkui, makan kat tengah jalan. Yang tu baru sur. Lebih-lebih lagi selepas 3 jam balik makan kat Pedu. Allahu Akbar, ya Rabbi, terbang sampai ke Pulau. Itulah yang dia orang dah. Baik, setakat tu dulu, kita pun dah lewat kerana nasi sedang menunggu kan? Jadi saya mohon ampun, mohon maaf pada ibu ayah semua. Moga-moga kita dapat bertemu pada bulan hadapan insya-Allah. Moga-moga permulaan tahun kita ini dimulakan dengan adab, dimulakan dengan diberikan semangat untuk kita terus menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid, ayahanda kita, dan juga kepada seluruh AJK Masjid Sungai Tiram. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan-tuan semua, ibu ayah, dan jemputlah datang ke pondok saya bila-bila ada kelapangan, jemput datang ke pondok saya di Kedah, di Zawiyah Nasiriyah. Moga-moga kita dapat bersilaturahim lagi di sana insya-Allah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon ampun, mohon maaf. Kita berhenti pada bait yang ke mana? 124. Tamam? 124, 123, 124 lah. Tu. Ada banyak lagi 123 tu nak syarah. Tu tadi baru bini. Anak-anak tak syarah lagi. Kereta Tok Guru tak syarah lagi. Kasut dia pun tak syarah lagi ni. Jadi muliakan gurumu serta semua yang berkaitan dengannya, jangan alpa. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.